Alhamdulillah kembali saat ini para pendengar. Terima kasih untuk yang masih lagi setia memilih IKIM FM sebagai teman petang Khamis anda. Dan kita akan kembali untuk satu lagi episod kehidupan yang kita nak belajar ni, nak dalami. Mudah-mudahan di hujung nanti ada sesuatu yang boleh kita tambah baik dalam kehidupan kita. Okey, dan petang ni dia macam bunyi Arab-Arab sikit tajuk dia. Okey, tarbiyah jinsiyah. Apa benda tu? Okey, tetamu saya akan terangkan kepada anda. Tak lain tak bukan tetamu tetap untuk Usrati. Kita ada Ustazah Nur Hafizah binti Musa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana konti Ustazah. Ya, saya sama-sama Siti. Apa maksud tarbiyah jinsiyah tu? Hari ini tajuk kita kita menggunakan bahasa Arab ya Siti ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Pada petang ini Usrati dengan perbincangannya tarbiyah jinsiyah. Ya, sebab kalau dia punya terjemahan dia ialah pendidikan seksual ya, yang tapi dalam bahasa Arabnya disebut sebagai tarbiyah jinsiyah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada petang ini Ustazah ingin membincangkan satu perkara yang penting dalam pendidikan, ya, sama ada pendidikan itu pendidikan anak-anak dalam keluarga ataupun pendidikan di sekolah, pendidikan dalam masyarakat, iaitu memberikan satu penumpuan kepada satu aspek yang dinamakan sebagai pendidikan seksual. Ya, bila kita sebut tentang pendidikan seksual ataupun pendidikan jinsiyah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia berperanan untuk memelihara maruah kehormatan, ia berperanan untuk memelihara juga masyarakat, memelihara individu itu sendiri supaya kehidupan dapat dilalui dengan harmoni, dan yang lebih penting kehidupan yang kita lalui dalam keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya Siti, Ustazah nak jadikan introduction tu begini. Ya, Ustazah, kalau sebut tentang pendidikan seksual ataupun tarbiyah jinsiyah ini, kita lebih melihat kepada pembentukannya di peringkat orang-orang muda, remaja-remaja, anak-anak. Jadi Ustazah lihat lately inilah kebelakangan ini, kalau dalam kuliah-kuliah Siti, kadang-kadang ada ceramah di luar ataupun sama ada ustazah sendiri yang bagi ceramah ataupun mungkin majlis-majlis ilmu yang dikendalikan ataupun disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain ni, ustaz ataupun ustazah dapati ramai anak-anak muda yang turut serta. Ya, sejak kebelakangan inilah, banding dengan 5 tahun lepas, kalau sebut majlis ilmu tu orang tua je lah. Ya, payahlah nak tengok di celah-celah tu ada anak-anak muda. Kalau ada pun masam mukanya, mungkin dipaksa mak kot untuk datang. Tapi alhamdulillah mutakhir ini kehadiran anak-anak muda. Lepas tu, yelah, walaupun lepas tu korang dia excited nak ambil gambar ke apa, tapi tak ada masalah. Yang pentingnya Ustazah gembira melihat kehadiran anak-anak muda untuk sama-sama menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Dan memang generasi muda ini generasi yang patut sangat kita jaga, beri perhatian. Dan apatah lagi kalau berkait dengan tajuk yang kita bincangkan ini Siti, tuan-tuan, iaitu tentang tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksual tu. Sebab kalau tak diberikan pendidikan ini secara yang sepatutnya, dia akan jadi benda lain pula. Maka akan jadi pula generasi-generasi yang muda ini jadi ke arah yang negatif, gejala-gejala yang tidak sihat, yang tidak baik, seperti mana yang berlaku pada masyarakat kita pada hari ini. Dalam keadaan Ustazah memuji anak-anak muda yang cintakan ilmu, mula menampakkan kesungguhan untuk memperbaiki diri, dalam masa yang sama kita tak boleh melupakan juga, tak boleh terlepas pandang untuk melihat anak-anak muda yang terjebak, yang telah terpengaruh dengan gejala-gejala yang tidak sihat, yang sebenarnya berkait dengan tarbiyah jinsiyah, dengan pendidikan seksual, seperti mana yang digariskan oleh Islam untuk kita sama-sama ikut. Jadi yang pertama, sebagai permulaan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat dalam Islam, macam mana Islam menitik beratkan tentang tarbiyah jinsiyah ini, ia bermula seawal bagaimana Islam mengatur tata cara
seorang anak dalam rumah, biasalah anak-anak ni tempat dia di rumah lah selalunya kan, kerapnya. Dan kalau duduk dalam rumah, kita keluar masuk bilik, pergi dapur, pergi bilik air, duduk kat ruang tamu. Dan subhanallah, Islam melalui ayat Al-Quran mengatur bagaimana seorang anak patut berurusan dengan ibu ayah dia. Ini yang melibatkan soal yang ada kaitan nanti dengan tarbiyah jinsiah. Atau secara langsung saja Ustaz sebut, bagaimana Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menanamkan satu sikap pembentukan dalam diri anak-anak untuk mereka ini pada awal, apabila telah mula menunjukkan tanda-tanda hampir baligh, mereka mestilah meminta izin sekiranya ingin masuk kamar ayah. Diajar oleh Islam, disuruh oleh Islam, supaya anak-anak yang mula menginjak ke usia baligh supaya memasuki bilik mak ayah dia dengan meminta izin terlebih dahulu. Kalau kita tengok dalam Quran, dalam surah An-Nur, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat 58 hingga 59, maka kita boleh buat satu kesimpulan ataupun rumusan. Ada 3 waktu. Yang pertama ialah sebelum solat subuh. Yang kedua, tengah hari semasa tidur siang ataupun qailulah, ataupun kadang-kadang orang tidur lepas zuhur, waktu-waktu zuhur itulah, ataupun sesudah solat Isyak. Ini adalah 3 waktu yang dalam tata cara kehidupan rumah tangga Muslim, seorang anak yang menghampiri usia baligh, anak tersebut yang dah mula kenal dah mana perempuan cantik, mana perempuan tak cantik, mana lelaki-lelaki handsome, mana yang tidak, dah mula dah menunjukkan ke arah nak baligh itu, dah awal-awal lagi ditanam satu sikap, kalau nak masuk dalam kamar mak ayah kena minta izin terlebih dahulu. Dan dengan beberapa syarat tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya mereka mendapati kamar tersebut tertutup. Ada juga yang jenis terbuka memanjangkan bilik mak ayah ni. Jadi kalau terbuka memanjang ni tak ada privasi apalah, tak termasuk juga, tapi dalam kitab ni disebut wajib meminta izin untuk masuk dalam bilik kedua ibu bapa setiap saat kedua ibu bapa apabila dia mendapati pintu kamar tertutup dan kedua-dua orang tua berada di dalamnya. Kadang-kadang kita tak ambil berat ni Siti benda ni. Kita rasa biasalah anak kita keluar masuk ke apa benda, Padahal anak laki-laki kita tu mula menginjak dewasa, umur dah 15 tahun dah ni, dah mula dah nak tumbuh-tumbuh misai ni, kita tengok ni. Barangkali memang dah baligh dah dia. Dan dia boleh keluar masuk bilik mak ayah macam biasa. Mak ayah tukar pakaian ke apa benda, dia boleh masuk. Dan kita jangan fikir dari sudut kita saja tuan-tuan dan puan-puan. Anak tu sedang membesar, kita betul lah orang tua. Anak yang sedang membesar, pandangan dia, perasaan dia, naluri dia, semuanya dilihat oleh Islam. Sebab tu langkah yang paling baik mengatur kalau nak masuk bilik mak ayah tu kena mohon izin. Apa di sebalik tu yang Ustazah lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian Siti? Kalau seorang anak macam tu sekali, penjagaan pandangan seorang hamba Allah dijaga oleh Allah. Sebab pandangan ni akan berkait dengan naluri. Naluri naluri seksual ni lah, mula dah minat dengan orang tu kan, mula macam-macam lah dia akan membawa kepada pelbagai peringkat nanti. Tapi dibentuk daripada awal supaya apa? Supaya jangan sampai anak-anak kita tu ternampak benda-benda yang tak sepatutnya dia nampak. Sebab itu boleh menyebabkan tuan-tuan, naluri seksual anak-anak tu berjalan tidak secara alami. Maknanya nanti oleh kerana pandangan-pandangan yang ditengok ni patutnya belum lagi rangsangan seksual tu ada, tapi sebab dah boleh keluar masuk bilik mak ayah dan sebagainya, dah tak kira waktu, dia menjadikan naluri seksual tu lebih awal daripada masa yang sepatutnya. Apa yang Ustazah lihat ialah kalau dah Islam atur macam tu, supaya anak-anak ini dari sudut tarbiyah jinsiahnya, supaya mak ayah ini memastikan anak-anak kita tidak melihat sesuatu yang memang tak patut dia lihat. Apa pandangan kita tuan-tuan dengan anak-anak muda yang menonton, yang melihat dalam YouTube dan segala macam yang boleh memberikan akses untuk dia melihat benda-benda yang memang tak sepatutnya dia lihat, yang akan membawa kepada dorongan seksual. Sedangkan mak ayah sendiri pun dalam bilik tu pun, langkah berjaga-jaga dibuat oleh Islam mudah. Kamu nak masuk pada sekian-sekian waktu kena minta izin.
Ya. Tapi habis tu yang kita tak jaga yang lain-lain ni, yang anak kita boleh senang tengok dekat mana-mana lah. Ya, dalam TV ke, YouTube ke, mana-mana ke. Yang sebenarnya dia pergi kepada elah yang sama. Sebab-sebab tadi apa dia? Akan merangsang naluri seksual dia. Bukan pada masa yang sepatutnya. Dia tengah belajar lagi. Ya, dia baru umur 15 tahun, baru umur 16 tahun. Calon pun tak ada apa lagi. Kerja pun tidak lagi. Tapi apakan daya, nalurinya sudah sangat membuak-buak. Tuan-tuan, ya, kita kena akurlah dengan keadaan yang sedang berlaku. Tak dapat nak nafi dah. Ada anak-anak yang seusia 17 tahun, 16 tahun dah pun berzina. Ya, wal-iyazubillah. Tapi ada. Maknanya mereka sudah tak boleh lagi dah mengawal diri untuk mengawal naluri seksual tadi. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita kembali semula kepada ajaran Al-Quran. Jangan kita terlepas pandang. Jangan sampai kadang-kadang kita fikir benda tu remeh je. Tuan-tuan, kebetulan Ustazah baca ni tadi kan, ya. Bila baca tu, ada anak lelaki Ustazah kat sebelah tu. Ustazah pun baca kat dia. Padahal anak lelaki tu anak teruna dah, ya. Dah masuk umur 15 dah. Saya kata dengan dia, dengar ni, tak boleh tau masuk bilik Umi suka-suka hati, kena minta izin. Dia kata, betul ke Umi? Dia macam tak percaya pula kan, ya. Betul ke Umi? Betul, tak boleh, kena minta izin. Dapat-dapat kalau pintu tertutup ke, ataupun ni time-time macam ni. Sebab dia memang suka lepak-lepak kat bilik Ustazah tu. Dia memang suka. Sebab yelah, tak tahulah, ya, dia pun dulu lama duduk asrama, jadi berbaik-baik dengan kita tu lah. Tapi saya pun fikir, jangan pandang benda ni remeh. Sebab bila Islam dah mengatur benda tu macam tu, Al-Quran tetap, pasti dia punya ini adalah pencegahan kepada banyak perkara. Jadi lebih baik kita ikut daripada tak ikut. Ya, kadang-kadang kita fikir kita ni tak jaga, kita tak nampak anak kita pandang macam mana dan sebagainya. Tapi kita kena jaga tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia sedang membesar. Dia ada naluri dia, dan ini dibincangkan dalam tarbiyah jinsiyah ataupun pendidikan seksual tadi. Itu yang pertama. Ajar dulu supaya anak kita tahu, ya, naluri seksual ni kena berjalan secara alami. Jangan dipercepatkan dengan cara-cara yang seperti tadi. Yang kedua, supaya anak kita terdidik dengan batas. Ada batas. Ya, bukan main redah je. Ada batas dia. Sekarang yang berlaku, bila mana anak muda kita redah saja. Dia tak mungkin selama pendidikan yang kita bagi ni tidak menekankan soal batas. Jadi bila dah biasa makan pun redah, tak kira dah halal haram ke apa, benda bercampur ke apa, ini pun kelakuan pun redah, nak pandang apa pun redah, nak dengar apa pun redah. Sudahnya tuan-tuan, kita ambil satu asas yang penting. Dosa ni dia ada rangkaian dia. Kita buat dosa A akan buka pintu dosa B pula. Kita buat dosa B akan buka pula pintu dosa C. Dia berangkai. Ya, dia ada rangkaian dia. Tapi kalau dalam pendidikan tarbiyah jinsiyah, daripada awal lagi kita meletakkan batas-batasnya. Okey, anak Umi ni tak boleh masuk ni. Ya, pada waktu-waktu macam ni. Kena bagi privacy pada mak ayah. Ya, kena minta izin. Jadi dia tahu ada batas. Hidup ni bukan main redah je. Daripada awal dah didik macam tu, insya-Allah banyak dia punya kesan-kesan yang baik. Ya, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada perkara pertama yang Ustazah ulas ini juga, kita melihat bagaimana privasi suami isteri tu sangat diutamakan dalam Islam. Ya, walaupun mak ayah kita, tapi berikan dia privasi dia. Sebab pada masa-masa yang lain, ibu ayah ni kena juga menjaga aurat yang sepatutnya dengan anak-anak. Dia ada juga aurat yang sepatutnya kan, bukan main suka hati je, tak nak pakai baju ke apa. Ada aurat antara kita dengan anak-anak juga, ya. Jadi ada privasi suami isteri, menjadikan apa sepatutnya dalam rumah tangga Muslim, antara suami isteri pada masa-masa yang privasi itu, dia jadi satu suasana yang sangat special. Dia berbeza dengan yang sebelum, yang di luar ni, di luar bilik itu. Tapi kadang-kadang semuanya sama je sebenarnya. Ya, tak ada apa yang special, tak ada apa tu yang sudahnya anak nak masuk ke, nak tergolek sekali ke atas katil ke apa, tidak menjadi masalah kat kita, sebab kita macam sudah tak berapa jelas tuan-tuan dan puan-puan dengan pembinaan, macam mana pembinaan rumah tangga Muslim tu.
dari sudut peranan dia, ya, dari sudut dia kena ada satu sesuatu yang istimewa sebenarnya di antara hubungan suami dan isteri itu pula. Sebab itu bilik suami isteri ni tuan-tuan, ini pandangan ustazah lah, ya, dia tak patut jadi satu tempat yang mudah-mudah dimasuk orang, dijengah orang, datang kawan-kawan pun boleh masuk bilik kita, datang makcik-makcik ke siapa-siapa ke boleh juga masuk bilik kita. Sebolehnya cuba buat bagi privacy sikit lah. Ya, kalau nak masuk pun kerana sebab mungkin nak tempang solat ke apa, kebetulan pula mungkin rumah tak besar sangat, tapi dia bukan jadi bilik yang orang boleh masuk sesuka hati. Sebab kita pun kena faham ini adalah bilik kita suami isteri, bagikan sikit ruang-ruang privasi, keistimewaan berbanding dengan bilik-bilik yang lain tu. Itu yang pertama, dan insya-Allah kita akan sambung pula kepada perkara kedua yang nak dibincangkan dalam tarbiyah jinsiah sebentar lagi. Jadi kepada para pendengar yang mungkin ada sebarang persoalan berkaitan apa yang kita bincangkan saat ini, boleh telefon kita di konti 0362051500 ataupun like kami di Facebook ikim.fm, ya. Cara ketiga, SMS, typekan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Kita lihat seketika Ustazah, ya, kembali selepas ini. Kembali kita saat ini para pendengar yang mungkin baru je buka radio IKIM FM, simbang-simbang petang ni tentang tarbiyah jinsiah, bercakap tentang pendidikan seksual. Okey, sambung Ustazah. Ya, saya terima kasih Siti. Sama-sama. Ustazah nak nak kembali pada perbincangan tadi, macam mana Rasulullah SAW mengajarkan adab meminta izin ini kepada Anas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, ya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahawa ia berkata, sewaktu menjadi pelayan Nabi SAW dulu, aku pernah masuk tempat baginda tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan pada satu hari ketika aku datang ke tempat baginda, baginda bersabda, maksud dia, tahukah engkau wahai Anas bahawa sesudah itu telah turun ayat yang menegaskan bahawa engkau tidak boleh masuk tanpa izin terlebih dahulu. Jadi pada ustazah, tuan-tuan, ini bukan perkara yang remeh, ya, tapi kita kembali dan kita yakin bahawa setiap yang Allah turunkan itu pasti menjadi satu pencegahan ataupun penawar ataupun pendidikan untuk kesan yang lebih baik, ya. Itu yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, yang kedua yang kita nak bincang ialah apa benda yang penting dalam pendidikan jinsiah ini ataupun tarbiyah jinsiah. Yang kedua ialah soal menundukkan pandangan, yang sepatutnya dah diajar daripada awal, daripada sekolah. Wallahu a'lam, tapi ustazah dulu sempatlah, ya, zaman-zaman kita dululah, masa muda-muda, ya Siti, sekolah agama. Dia semacam satu persekitaran lah kalau sekolah agama dulu-dulu ni. Maknanya mata tu tak boleh liar. Memang diajar oleh ustazah-ustazah, oleh ustaz-ustaz, supaya ada rasa malu yang tinggi. Rasa malu. Dan ini tak tahulah, kalau ustazah dulu masa sekolah dulu, maknanya kalau kita tak suka nak bertembung dengan orang lelaki. Nampak kat situ ramai orang lelaki lalu kat koridor tu kan, ya. Kalau boleh ada jalan lain, kita ikut jalan lain lah. Itu lebih menenangkan daripada kita ikut bertembung. Sekarang ada yang piwit pula kan, ya. Itu satu pendidikan yang kita dapat dekat sekolah dulu. Dan mungkin juga yang sebelum tu lagi, orang tua-tua dulu pun macam tu kan. Kita dengar cerita daripada mak ayah kita, pemalunya orang perempuan dulu. Takkan lalu sanggup meredah semak samun semata-mata tak nak lalu depan orang lelaki, ya. Apapun ustazah nak bawa kita kepada tuan-tuan, satu pendidikan jinsiah ataupun tarbiyah jinsiah yang memang pendidikan itu, ya, maknanya berkait dengan soal membiasakan anak untuk menundukkan pandangan, ya. Dan apakah ini satu benda yang kita buat-buat? Tidak, tetapi ia memang disebut dalam Al-Quran, ya, disebutkan jelas dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur juga, ya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ila akhiril ayah. Sampai ayat tu panjang lah tuan-tuan. Ya, maksud dia, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Sampailah ke hujung ayat, ya. Ustazah hanya membacakan sebahagian saja. Surah An-Nur ayat 31.
Maknanya ini memang sudah jadi satu benda yang diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangan. Tapi kalau saya tanya Siti lah, agak-agak zaman hari ni lah, zaman moden ni, nak cari orang yang menundukkan pandangan tu senang ke susah? Payah. Susah. Ya, kecuali takut kat seseorang baru kita tunduk lah agaknya kan, ya. Maknanya nak dapat orang yang menundukkan pandangan, dan ini merupakan satu penyediaan terhadap pendidikan seksual. Anak-anak dilazimkan untuk mengetahui batas bahawa sebenarnya Islam menganjurkan dia untuk merendahkan pandangan. Bukan makna tunduk pandangan tu mata ni betul-betul pandang ke bawah, lepas tu terantuk apa pun tak kisah. Tak, tapi maknanya biar mata kita ni tahu sempadan apa yang patut dipandang, apa yang tak patut dipandang. Uruskan pandangan dengan baik. Ya, tapi itulah benda yang Ustazah fikir mutaakhir ini nak cari anak-anak, ataupun kita dah lupa dah nak ajar anak-anak kita. Ini Ustazah pun cakap pada diri sendiri, tuan-tuan. Kita lupa nak ajar anak-anak kita, lupa nak mengingatkan anak-anak murid kita bahawa menjadi satu seruan Islam untuk mereka melazimkan diri menguruskan pandangan dengan baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah tengok dalam satu kitab, bagaimana kata Syekh Abdul Hamid dalam ceramah dia. Dia kata ada seorang ilmuwan Jerman dalam bidang pendidikan. Dia telah memberikan satu komentar dia terhadap usaha ataupun cara Islam dalam tarbiyah jinsiah yang berkait dengan menundukkan pandangan. Apa dia kata? Aku telah mempelajari psikologi dan berbagai obat untuk mengatasi persoalan seksual. Tetapi aku tidak menjumpai satu ubat ataupun penawar yang lebih mujarab daripada firman Allah di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nur ayat 30. Ini orang Jerman cakap ni, dia tak beriman pun. Tapi bila dia mengkaji tentang soal pendidikan seksual, dia terpaksa mengakui bahawa dia tak pernah jumpa satu bentuk penawar sebaik ataupun yang lebih mujarab seperti mana yang disebut dalam surah An-Nur ayat 30. Apa dia tadilah yang saya baca tadi? Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. An-Nur 30. Ya, takkanlah orang kafir duk puji yang ini, tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul tak ambil berat pun tentang apa yang Allah perintahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Ustazah bicarakan ini supaya jadi satu renungan lah kepada yang mendengar, termasuk Ustazah yang bercakap. Macam mana agaknya lepas ni kita nak membiasakan anak, melazimkan dia untuk menundukkan pandangan, menguruskan pandangan dengan baik. Ada pandangan kita ni akan terkait dengan soal dosa pahala, ya, dengan benda yang Allah suka, dengan Allah redha ataupun tidak, yang Allah marah pun terkait dengan semua tu. So kita kena tahu benda apa yang patut kita pandang, apa yang tak patut kita pandang. Ya, sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjadi satu ciri orang yang bertakwa, menjaga pandangan. Tapi apa yang berlaku dalam dunia kita hari ni macam dah terlampau terlajak lah Siti. Ia dah pergi terlampau jauh dah. Ya, dan Ustazah dengan rasa kesan lah, ya, cakap tentang ini. Macam mana yang berlaku mutaakhir ini, dalam dunia hiburan tu sendiri. Seolah-olah macam kita dah main redah je lah, tak ada sempadan. Ya, dan sebenarnya pendidikan ni benda yang kena dibuat dengan terancang. Kadang-kadang memang kita pakaikan pada anak-anak ni, pada anak-anak muda ni, mereka minat pakai kain tudung, tutup aurat, bagus, alhamdulillah. Tapi dia tak hanya itu sahaja. Ya, dia pembinaan manusia ni pembinaan yang package yang sempurna. Pembinaan fizikal dia, ya, pembinaan akal dia, emosi dia. Jadi kadang-kadang dengan hanya dengan pakaian tu kita boleh kata okey dah komplit dah pendidikan ni. Tidak. Ya, mungkin dari sudut tarbiyah jinsiah dia, ya, mungkin tak ada satu pelaziman ataupun pemantauan untuk melihat sejauh mana kita melihat dia punya kelaziman terhadap aspek yang kita sebut ni, menundukkan pandangan, menguruskan pandangan. Ada benda boleh tengok, ada benda tak boleh tengok. Tapi benda-benda ni kita tak berikan perhatian, tuan-tuan,
dia akan menyebabkan jauh sungguhlah anak-anak muda kita lari daripada batasan yang sepatutnya. Dan kita tak boleh kata itu anak orang sebab tak ada satu jaminan benda-benda yang seperti ini tak berlaku pada anak cucu kita. Lebih baik kita kembali kepada ajaran Al-Quran yang telah mengatur susun atur dah pendidikan emosi macam mana, pendidikan seksual macam mana. So insya-Allah itu lebih baik dan lebih membantu insya-Allah. Okey, baik, kita raikan soalan daripada pendengar kita ke FB dulu, Ustazah. Ya, saya silakan. Kayaru Kawa tanya, okey, jika seorang wanita yang sudah bertunang dan tinggal sebumbung dengan keluarga tunang lelakinya, adakah wanita itu, tunang tu lah, boleh dianggap sebagai tetamu tinggal sebumbung ni? Dan keluarga tunang lelaki. Wallahu alam, Ustazah pun tak tahu apa sebab sampai duduk rumah tunang wallahu alam, saya pun tak tahu. Cuma secara umumnya lah jawapan Ustazah, kalau dah bertunang tu pertunangan ni tak menghalalkan apa-apa pun. Itu cuma buat tanda je. Hubungan masih lagi hubungan seperti mana orang yang bukan mahram. Jadi bila duduk dalam rumah keluarga tunang tadi, kita kena menjaga batas pergaulan, batas aurat sama macam dengan laki-laki lain yang bukan mahram ini, tuan-tuan. Adapun soalan tadi, apakah dianggap tetamu ataupun tidak, tetamu ni tak melebihi 3 hari lah. Lebih daripada 3 hari tu dah tak kira tetamu. Tapi Ustazah tak gusar tentang soal tetamu tu. Sebab tetamu tak tetamu ni persepsi sajalah. Tapi yang lebih Ustazah gusarkan, bagaimana kita nak membawa diri dalam rumah tunang tersebut, dalam keadaan yang sepatutnya kita kena jaga batas pergaulan, pandangan, supaya yang kita bincang pada hari ini, tuan-tuan, tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksual ini, dapat kita fahami dengan baik dan tidak sampai menyebabkan berlaku sesuatu yang tak diingini. Apapun cadangan Ustazah, kalau sudah duduk serumah dengan tunang, dengan keluarga tunang, apa salahnya kahwin je cepat? Mudah-mudahkan saja perkahwinan tu. Kahwin je dulu, akad nikah dulu. Tak ada duit Ustazah, tak apa, kenduri boleh tangguh bulan depan. Buat dulu yang wajib-wajib daripada mengundang fitnah kepada diri kita dan pasangan dan keluarga. Dan yang lebih lagi, payah juga nak menguruskan hati dan perasaan tunang sudah di hadapan mata. Wallahu alam. Okey, baik Ustazah. Okey, Surau Nur Ramadan bertanya, minta panduan lah Ustazah, biarlah anak-anak ni jadikan ibu bapa sebagai tempat pertama dia bertanya mengenai seks, bukan tanya YouTube ataupun FB. Ya, saya. Ibu bapa kalau nak anak-anak rapat dengan kita, boleh bincang apa saja. Pertama sekali, kita kena dilihat oleh anak sebagai orang yang terbuka. Sebab kita tak boleh kan nak paksa-paksa anak. Apa-apa hal tanya dengan kita. Jangan tanya, jangan Google dulu. Kita pun nak suruh-suruh ni pun, anak kita pun bukan anak kita tu makin besar, makin cerdik kan. Tapi macam mana kita bermuamalah dengan anak kita tu, macam mana selama hidup kita dengan anak ni, sebenarnya menyebabkan dia akan buat satu keputusan secara tak dirancang pun dalam hidup dia, sama ada nak menjadikan kita ni sebagai tempat rujukan ataupun tidak. Nak dengar pandangan ataupun tidak. Cara dia yang pertama pada Ustazah ialah kita kena dilihat oleh anak sebagai seorang ibu ayah yang terbuka. Siti pun selalu sebut apa ayat tu, terbuka jangan sampai tertutup. Apa benda tak adalah ayat Siti tapi saya ingat tentang terbuka tertutup ni. Maknanya jadi ibu ayah yang terbuka. Bukanlah terbuka sampai bebas segala, tapi kita boleh berbincang. Yang kedua, kita kena jadi sebagai mak ayah yang boleh memberikan kemaafan dengan lapang hati. Kalau anak kita dah sempit hati dengan mak ayah dia, mak ni kalau orang buat salah sikit, dia ungkit-ungkit sampai 2-3 tahun. Pada Ustazah, ini semua menyebabkan anak tu takut. Jangan sampai anak kita rasa takut dan mereka rasa tak selesa nak bertanyakan soal-soal yang seperti ini. Itu yang tanya YouTube. Itu yang tanya YouTube dan sebagainya. Apapun, ada juga dalam pendidikan tarbiyah jinsiah ni, tuan-tuan, tak payah tunggu anak tanya. Tapi kita yang menerangkannya. Pada keadaan ataupun bila kita melihat masanya sudah sesuai untuk kita menerangkan pada anak tersebut tentang soal-soal seksual ini. Terutamanya bagi anak perempuan, bagi anak gadis ni kena terangkan macam mana perubahan yang berlaku dalam tubuh badan, datang haid dan sebagainya. Kena terangkan juga
banyak benda lah yang kita nak terang. Ustaz pun tak nak terang kat sini kan, ya. Tapi maknanya kena terangkan dengan anak-anak tu, ya, bahawa mereka tak boleh bercampur gaul dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, ataupun ada batas-batas juga walaupun laki-laki tu kita kenal dan sebagainya. Kita kena gambarkan benda tu dan terangkan dengan cara yang profesional lah, daripada anak kita tahu daripada orang lain dan sebagainya. Seterusnya, Hidayah tanya, umur berapa yang sesuai kita didik pemahaman seks pada anak-anak, sampai tahap mana kita boleh mengajar? Ya, tahap anak kan berbeza, matang tak sama. Ya, saya sebenarnya pendidikan seksual ni dia ada dia punya konten dia tu bergantung pada tahap usia anak. Anak kita umur setahun tu pun dah ada tarbiyah jinsiah kat situ sebenarnya. Bila mana dia mula kenal dengan jantina, bila dia dah boleh membezakan dia sama dengan abang ke sama dengan kakak, dia dah boleh. Masa tu pun kita dah boleh menerangkan sesuatu tentang tarbiyah jinsiah, tapi pada yang sesuai dengan tahap umur dia. Jadi kita jangan bayangkan pula tuan-tuan, tarbiyah ataupun pendidikan seksual ni semata-mata hubungan kelamin laki-laki perempuan. Tak. Ya, pendidikan seksual ini melibatkan semua, daripada pembentukan tadilah tentang mengenal tentang jantina masing-masing, ya, tentang perubahan pada diri masing-masing, kesan, ya, sebab musabab dan sebagainya. Tapi benda tu secara perlahan-lahan kita terangkan kepada anak, kadang-kadang secara langsung, kadang-kadang secara tak langsung, ya, mengikut pada tahap umur dan kematangan anak itu. Abu Al-Fatih tanya, macam mana kalau sebuah keluarga tu suami isteri ada anak 12 orang, bilik ada 3 je. Kalau dah anak ramai macam tu, memang tak dapatlah Ustazah nak bilik ada privacy, memang campur lah. Macam mana Ustazah? Baik. Bagus ya soalan ni, sebab dalam tarbiyah jinsiah itu memang penting sebenarnya penekanan tentang soal memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dengan anak-anak perempuan. Ya, sebab itu kalau tak silap Ustazah telah menjadi dasar negara kita juga, bahawa kalau pembinaan rumah-rumah ni paling kurang ada 3 bilik. 1 bilik untuk ibu bapa, 1 bilik untuk anak perempuan, dan 1 bilik lagi untuk anak laki-laki. Sebab kalau kita lihat dalam bagaimana Nabi SAW sendiri memang suruh pisahkan, ya. Ada satu hadis yang maksud dia, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan solat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan menunaikannya ketika sudah berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Maknanya anggaran usia 10 tahun tempat tidur tu dah kena dipisahkan. Kalau boleh, ya, dia sebenarnya maksud pisah tempat tidur ni, yang paling tak boleh ialah berkongsi selimut. Ya, nak buat macam mana, musim hujan selimut pula tak cukup, tak kering ke apa, berkongsi selimut, itu yang paling tak boleh sekali, yang paling nak dielakkan. Tapi kalau tak boleh nak elak dah, rumah ni sempit, anak umur 11 tahun terpaksa juga tidur pada dalam bilik yang sama tetapi berlainan selimut. Dia adalah dia punya tahap-tahap dia, sebab dah tak dapat nak elak macam mana. Tapi yang terbaik ialah memang pengasingan tu berlaku, pengasingan tempat tidur, ya, pengasingan kamar. Yang sebaiknya anak perempuan biar longgokkan anak perempuannya, anak lelaki saja. Sebab kita mungkin tak fikir sangat benda-benda ke arah itu tuan-tuan, sebab kita ni dah melepasi usia tersebut. Tapi bagi anak-anak yang sedang meningkat remaja ni, dewasa ni, naluri seksual dia dah berkembang. Jadi semua perkara-perkara yang boleh mendorong tu dikhawatiri menyebabkan perkara-perkara yang tak kita ingin itu berlaku. Ya, tak kira lah dengan adik-beradik ke, dengan orang di luar ke dan sebagainya, ia menyebabkan nafsu tu jadi liar. Jadi Islam bersifat apa? Pencegahan. Maka Nabi SAW ia mohon supaya pisahkanlah di antara anak laki-laki dan anak perempuan apabila sudah mencapai usia 10 tahun. Jadi pandai-pandailah nak susun macam mana. Biasa anak lelaki ni tidur kat luar pun tak apa kan, bentang tilam ke, toto ke. Yang penting kita jaga anak perempuan kita tu, ya, jangan sosok tubuhnya, ya, sudahnya dilihat pula walaupun oleh adik-beradik lelaki. Ada auratnya juga di antara adik-beradik ni, laki-laki dan perempuan. Rozimah pula tanya yang terakhir ni para pendengar. Betul ke tidak Ustazah, kalau dari kecil anak-anak kita dah mula kita larang, tu tak boleh, along jangan, tu ini semua tak boleh berlaku. Tapi bila dah besar, anak-anak ni akan memberontak. Baik,
ada betulnya juga. Aha. Ya, dan ada, maknanya tengoklah dari sudut mana. Kalau terlalu sangat anak-anak yang dididik dengan larangan-larangan, ya, Aha. ini tak boleh, itu tak boleh, jangan je memanjang. Kemudian itu dari segi konten dia, percakapan kita. Kemudian cara intonasi pula, intonasi bahasa badan, maknanya dengan keadaan kita marah, ini tak boleh, jangan, menjadikan anak tu ketakutan, rasa tidak bebas untuk memilih dan sebagainya. Yang ini ada keberangkalian Siti, ya, besar-besar dia memberontak. Tapi yang Ustazah maksudkan, hatta pada perkara-perkara larangan pun kita cakap dengan baik. Kita cakap dengan baik. Ya. Jangan kita larang masa dia buat tu. Ya, lebih baik sebelum dia melakukan kita dah berikan penjelasan. Sebab anak-anak kita ni pun Allah kurniakan akal. Dia boleh faham, dia boleh berfikir. Kita pun ketika kita bercakap dengan tenang, dia pun boleh bertanya, kan? Kenapa tak boleh pula mama? Kini kita pun boleh jawab. Itu lebih baik dalam pendidikan daripada kita mengambil sikap kita tak mengajar pun, tapi kerja kita melarang. Ya. Sebab tu hatta tuan-tuan dalam memukul anak-anak, pukul anak-anak, merotan anak-anak yang tak solat. Ya, macam mana yang saya sebutkan tadi, usia 10 tahun tu boleh pukul. Tapi nak pukul anak-anak umur usia 10 tahun pun, kita kena tengok, sudahkah kita ajar sebelum tu? Kalau kita memang tak ajar anak kita solat, tak biasakan anak kita solat, lepas tu kita nak ambil hadis tadi, usia 10 je kita rotan, nanti kita tengok apa jadinya. Dia takkan bawa kepada sesuatu yang baik, tuan-tuan. Sebab kita kena faham benda tu bukan secara juzuk-juzuk, tetapi keseluruhan ajaran tersebut. Ajar dulu anak, biasakan anak, nanti dah diajar dan dibiasa, 10 tahun tu kena dirotan lah kalau tak nak solat. Ya, malas solat. Tapi kadang-kadang yang berlaku, itu yang saya kata, dalam banyak hal kita mak ayah ni kena duduk juga merenung, ya, banyak kesilapan dan kelemahan kita juga dalam pendidikan tersebut. Jadi dalam hal-hal yang seumpama ini, kita taubatlah, istighfar pada Allah, dan kita cubalah counter balik, ya. Tak ada istilah terlambat lah tuan-tuan, ya. Dengan anak-anak ni sabar, ajar dia, bawa dia ke jalan Allah. Tak pernah saya ajar anak saya solat Ustazah sekarang umur 12 tahun, tak apa. Ya, sekarang kita dah sedar, kita istighfar, dan kita ajar anak kita sekarang, bawa dia ke mana-mana majlis, panggil mana-mana ustaz, tolong kemahkinikan balik solat kita anak-beranak. Ya, benda tu boleh dilakukan, insyaAllah. Saya baik, kita dah di hujung-hujung ni Ustazah. Mungkin sedikit kesimpulan, seminit dua Ustazah. Ya, sebelum Ustazah tutup, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam perkara yang keempat, yang ketiga tadi soal pisahkan tempat tidur, yang keempat yang disebut dalam kitab Pendidikan Anak Cara Rasul ialah tidur dengan berbaring di sisi kanan, tidak meniarap. Rupa dalam Islam tak elok anak-anak kita dibiarkan tidur meniarap. Kenapa? Ya, tidur yang terbaiknya di sisi kanan, dan dia ada kesan juga dengan gelombang seksual anak ketika tidur. Masih tidur ni kan, ya. Jadi Nabi SAW menganggap tidur terlangkup ni sebagai tidurnya syaitan. Jadi tidur terlangkup menyebabkan banyak geselan pada alat kelamin anak yang akan membangkitkan nafsu syahwat dia. Jadi sampai tahap ni Islam menjaga. Jadi tengok anak-anak kita tidur meniarap, ya, kita takut nanti dia punya naluri seksual dia lebih hebat pula sebelum masanya, tak kahwin lagi, tak apa. Jadi elakkan pencegahan dia apa? Ajarkan, lazimkan anak-anak kita tidur, tidak tidur menangkuk, meniarap. Ya, tapi tidur yang sebaiknya macam Nabi ajar tu, tidur di sebelah lambung kanan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi